Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Anik Fana binti Nur Wahidi. Okey, dalam video ni kita akan bincangkan kesan teknologi kepada masyarakat semasa pandemik COVID-19. So, pelbagai teknologi yang dapat digunakan dalam krisis COVID-19 ni yang memberikan kesan yang positif dan negatif. So, saya pilih kesan dia dapat memberikan kesan positif lah. Antaranya telefon bimbit dan tablet. So, telefon bimbit dan tablet ni dia memberikan kesan yang positif dan kesan yang besar kepada masyarakat, especially untuk pelajar. Dia gunakan telefon bimbit ni dan tablet ni sebagai satu platform untuk mereka berkomunikasi dengan menggunakan media masa. Dia dapat berkomunikasi dengan rakan, dengan pensyarah. So dia dapat berhubung antara satu sama lain untuk dapatkan info-info terkini lah. And then untuk bahagi tugasan, dan boleh bincang tentang kerja tugasan. Antara aplikasi yang digunakan untuk berhubung ialah Telegram, WhatsApp and then Hangout. So daripada situ mereka dapat berhubung antara satu sama lain. Dan kepada rakyat, mereka boleh menggunakan aplikasi yang sedia ada seperti Google, and then menggunakan aplikasi yang untuk dapatkan info terkini, dan boleh download aplikasi untuk membaca novel, komik. Lepas tu mereka juga boleh join grup Telegram seperti MKN, Majlis Keselamatan Negara. So daripada situ info-info terkini tentang COVID-19, kes-kes baru, kes harian, lepas tu kes kematian, daripada situ, daripada grup grup Telegram tersebut, MKN akan update info-info terkini. So rakyat tidak akan terlepas info-info lah, berita yang terkini. So mereka tidak perlu lagi keluar ke rumah untuk mendapatkan surat khabar, mendapatkan majalah. So daripada telefon bimbit, tablet dan tablet, mereka juga boleh mengetahui info-info yang terkini. So tak ada yang terlepas pandang. Yang kedua, kepada pensyarah. Pensyarah juga menggunakan Telegram, WhatsApp, Hangout untuk berhubung antara rakan sekerja, and then untuk berhubung dengan student, untuk memberitahu info-info terkini, kerja-kerja khusus yang perlu disiapkan, and then untuk pembincangan kerja khusus. Selain itu, untuk pembelajaran secara atas talian, kebanyakan pensyarah menggunakan aplikasi Webex, Zoom and then Skype. So daripada situ, pensyarah dapat memberikan pembelajaran secara live dengan student. So student just perlu join kelas online tersebut secara live. So kepada pensyarah, mereka juga boleh record video tersebut. So sesiapa student yang ketinggalan, yang tidak dapat join semasa live kelas tu tersebut, mereka dapat pensyarah boleh upload ke dalam e-learning, and then student dapat download daripada situlah. So tiada student yang terlepas pembelajaran lah secara atas talian. Yang ketiga, kepada majikan dan juga pekerja. Mereka juga menggunakan platform yang sama untuk berhubung antara satu sama lain. So dapat berkomunikasi bersama rakan sekerja dengan majikan untuk tahu info-info terkini, untuk menyiapkan tugasan kerja mereka, and then untuk still menggunakan aplikasi Webex, Zoom and Meeting untuk mengadakan meeting secara live, secara online. So pekerja dapat membentangkan tugasan kerja mereka. So boleh lampirkan sekali dokumen-dokumen kerja mereka, and then boleh tahukan status kerja mereka daripada rumah. So daripada situ, majikan boleh pantau pekerja-pekerja mereka daripada rumah.
So boleh tahu info-info terkini, status kerja mereka, tugasan dokumen yang perlu diupdate, and then boleh present kepada majikan untuk tugasan. And then kepada rakyat, mereka boleh menggunakan aplikasi yang sedia ada seperti Google, and then menggunakan aplikasi yang untuk dapatkan info terkini, dan boleh download aplikasi untuk membaca novel, komik. Lepas tu rakyat mereka juga boleh join group Telegram seperti MKN, Majlis Keselamatan Negara. So daripada situ info-info terkini tentang COVID-19, kes-kes baru, kes harian, lepas tu kes kematian, daripada situ, daripada grup grup Telegram tersebut, MKN akan update info-info terkini. So rakyat tidak akan terlepas info-info lah, berita yang terkini. So mereka tidak perlu lagi keluar ke rumah untuk mendapatkan surat khabar, mendapatkan majalah. So daripada telefon bimbit, tablet dan tablet, mereka juga boleh mengetahui info-info yang terkini. Dan akhir sekali, kepada peniaga online dan PKNS, perniagaan kecil dan sederhana, so pendapatan mereka melonjak tinggi dengan menggunakan media masa, menggunakan platform telefon bimbit, tablet. Dengan adanya media masa, mereka dapat mempromosikan barangan mereka secara atas talian. And then kebanyakan rakyat semasa krisis COVID-19 ni, mereka hanya membeli barangan secara atas talian, secara online. So that's why daripada situ pendapatan seharian kepada peniaga online ni melonjak tinggi, disebabkan rakyat tidak boleh keluar rumah. So barang hanya boleh boleh menghantar melalui pos. So mereka barang-barang yang rakyat nak, mereka boleh membuat pesanan secara atas talian saja. So kebanyakan rakyat, semua rakyat tidak boleh keluar rumah. So tidak boleh pergi ke pasar raya, tidak boleh pergi ke kedai-kedai sesuka hati tanpa sebab. So kebanyakan orang ramai membeli barangan online daripada grup WhatsApp, grup Telegram. So peniaga-peniaga ni akan update barang-barang mereka yang mereka jual daripada Facebook, Twitter, Instagram. Dengan adanya aplikasi tersebut, orang ramai yang menggunakan aplikasi tersebut, so mereka akan boleh tengok barang-barang yang terkini yang mereka inginkan. So apa barangan yang mereka berminat, mereka just perlu membuat bayaran juga secara atas talian, secara online banking lah. So and then iaitu internet transfer. So untuk barangan tidak perlu lagi keluar pergi bank untuk bank in duit, masukkan duit. So dengan adanya aplikasi, contoh Maybank To You, CIMB Click, Public Online, so daripada situ pelanggan yang membuat pesanan barang, mereka just transfer by online kepada peniaga. So barang mereka akan dipost melalui melalui pos laju, GDEC, and then JNT. So barang tersebut akan sampai ke rumah mereka. So rakyat ni tidak perlu lagi keluar ke rumah. Okey, itu saja perbincangan saya dalam video ini. Saya harap semua dapat menerima. Okey, bye, jumpa lagi.